Assalamualaikum dan salam sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 4 November 2021 bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Tumpuan berita. Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud telah mengurniakan darjah kebesaran dan pingat Negeri Sarawak kepada 126 penerima bertempat di Hotel Kingwood Sibu pada Rabu. Mengetuai senarai penerima ialah Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Datuk Kamri Afendi yang dianugerahkan Darjah Jasa Bakti Sarawak DJBS membawa gelaran Datuk. Sesi diteruskan dengan penerimaan pingat Johan Perkhidmatan Cemerlang JPC oleh dua penerima iaitu Nicholas Sia Yit Shing dan Hang Tuah Merawin. Selain itu, 12 individu menerima pingat perwira negeri Gangsa PPN yang julung kali dianugerahkan oleh TYT kepada veteran-veteran Barisan Hadapan Anggota Keselamatan Negara yang diketuai oleh Engkang Sigau. Manakala Li Bilang atau Chu Bilang menjadi penerima tunggal darjah utama yang amat mulia Bintang Kenyalang Sarawak, Pegawai Bintang Kenyalang PBK. Dalam pada itu, seramai 7 individu menerima pingat pentadbiran awam pingat Perkhidmatan Bakti Perak PPB, manakala bagi darjah yang amat mulia Bintang Sarawak, Ahli Bintang Sarawak ABS menyaksikan seramai 12 penerima. Pingat darjah utama yang amat mulia Bintang Kenyalang Sarawak, Ahli Bintang Kenyalang ABK pula dianugerahkan kepada 13 penerima dan bagi pingat pentadbiran awam pingat Perkhidmatan Terpuji Gangsa PPT pula menyaksikan seramai 19 penerima. Sesi diakhiri dengan pengurniaan darjah yang amat mulia Bintang Sarawak Bentara Bintang Sarawak BBS kepada 59 penerima. Turut hadir Tuan Puan Datuk Petinggi Ragat Kurdi Taib, Menteri Muda Pembangunan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Lin Talif Saleh, Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak Dr. Anwar Rapai dan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amar Jaul Samiun. Dalam majlis berasingan, Tuan Puan Datuk Petinggi Ragat Kurdi Taib telah menghadiri majlis jalinan kasih. Majlis tersebut merupakan inisiatif oleh Tuan Puan sendiri sejak tahun 2015 yang merupakan program amal bagi membantu meringankan beban rakyat yang terjejas akibat pandemik COVID-19 dari pelbagai daerah. Sebanyak 50 badan bukan kerajaan NGO menerima sumbangan dalam majlis itu, termasuk sumbangan peribadi Tuan Puan sebanyak RM5,000. Antara NGO yang menerima adalah Pusat Perkhidmatan Warga Emas Sibu, Pusat Aktiviti Warga Emas Sibu, Perkim Wanita Cawangan Sibu, Persatuan Ibu Tunggal Zon Tengah Sibu dan Jawatankuasa Rumah Panjang Nangka. Dalam majlis sama turut diadakan simbolik penyerahan geran Kerajaan Negeri Sarawak kepada Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti PPDK bahagian Miri. Penerimanya ialah PPDK Muni Dudong, PPDK Sibu, PPDK Muhibah Bawan dan PPDK Nur Kasih Nangka. Berita seterusnya, semua projek pembangunan yang dilaksanakan di Kampung Long Luping, Baklalan hasil inisiatif Wakil Rakyat Gabungan Parti Sarawak GPS. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan menegaskan terdapat beberapa projek pembangunan di situ termasuk 2 buah jabatan gantung telah siap sepenuhnya serta beberapa projek kecil lain. Jelasnya semasa mengadakan lawatan ke Kampung Long Luping pada Selasa, kesemua projek pembangunan ini adalah daripada peruntukan Ahli Parlimen Lawas, Datuk Henry Sumagong. Justru beliau mahu Ketua Kampung Long Luping menerangkan kepada semua penduduk mengenai perkara ini agar mereka tahu apa yang telah dilaksanakan Kerajaan Sarawak khususnya dalam menyediakan pembangunan setempat. Dalam lawatan itu, beliau telah diberikan penerangan mengenai pembinaan Dewan Masyarakat Long Luping yang sedang dalam pembinaan. Selanjutnya mengenai tinjauan Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu ketiga projek transformasi luar bandar RTP pada Isnin. Beliau yang juga ada piasau bersama Presiden Persatuan India Miri, Kaunselor Karambir Singh Hani, Penghulu Leonard dan Chia Kafung memulakan tinjauan ke tapak projek perkuburan orang India Miri di Mors Jaya Miri. Projek naik taraf perkuburan orang India Miri yang menelan kos sebanyak RM120,000 merupakan projek RTP 2021 Dun Piasau meliputi kerja-kerja penambahbaikan seperti menyediakan pagar yang lebih kukuh dan dijaga siap pada 13 November 2021. Selepas itu, beliau meninjau satu lagi projek RTP iaitu menaik taraf Taman Rekreasi Interhill untuk melihat hasil projek penambahbaikan yang sedang dilaksanakan.
Katanya, taman tersebut boleh digunakan sebagai pusat orang awam untuk beriadah. Turut ditinjau projek RTP menaik taraf Taman Rekreasi Ocean Park bagi kerja-kerja pemasangan dan naik taraf peralatan senaman. Ujarnya apabila kerja-kerja naik taraf taman ini siap, ia akan memberi manfaat kepada masyarakat beriadah sambil menikmati alam semula jadi. Ke laporan berikut, Pemuda Parti Demokratik Progresif PDP bahagian Bawang Asan yang diketuai Joshua Ting Fu Ying telah membuat lawatan ke 10 buah rumah panjang di kawasan Bawang Asan pada Isnin. Lawatan tersebut bertujuan memahami secara mendalam masalah harian yang dihadapi oleh penduduk rumah panjang, kawasan berkenaan serta membantu mereka meningkatkan taraf hidup. Difahamkan masalah terbesar yang dihadapi oleh rumah-rumah panjang di kawasan Bawang Asan adalah kekurangan air yang memaksa penduduk di kawasan itu untuk bergantung kepada air hujan untuk kegunaan harian. Selain itu, sesetengah pintu juga menghadapi masalah tiada bekalan elektrik menyebabkan kehidupan asas mereka tidak dapat dipenuhi. Sehubungan itu, Joshua Ting berharap pihak-pihak yang berkaitan dapat menangani isu tersebut dengan menaik taraf infrastruktur penduduk di situ supaya mereka dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Seterusnya, program pemberian vaksin dos penggalak kepada petugas Barisan Hadapan masih diteruskan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Sekolah Jenis Kebangsaan SJK China KT Long Lama. Pada masa sama, warga emas dan mereka yang mempunyai penyakit komorbid juga diberikan keutamaan untuk mendapatkan dos penggalak. Di Long Lama, selain mempunyai temu janji, mereka yang hadir secara sukarela ke PPV SJKC KT Long Lama juga akan diberikan dos penggalak. Ini bertujuan memberi kesedaran kepada orang ramai tentang keperluan mendapatkan vaksin dos penggalak yang sedang dilaksanakan di seluruh negara ketika ini secara percuma. Pemberian dos tambahan dilakukan apabila tindak balas imuniti tubuh seseorang di peringkat awal berkemungkinan tidak mencukupi berikutan daripada pemberian awal vaksin secara berturut-turut dan mungkin menjadi semakin berkurang dari semasa ke semasa. Manakala di Song dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM Daerah Song telah melaksanakan program suntikan vaksin dos penggalak kepada petugas Barisan Hadapan dan warga emas bertempat di Pusat Pemberian Vaksin PPV Klinik Kesihatan Daerah Song pada Isnin. Program vaksinasi dos penggalak di daerah Song dibahagi kepada dua fasa dengan fasa pertama dari 1 hingga 5 November manakala fasa kedua bermula dari 8 hingga 12 November. Selain itu, syarat untuk menerima dos penggalak adalah penerima vaksin Pfizer mesti melebihi tempoh 6 bulan dari tarikh dos kedua, manakala bagi penerima vaksin Sinovac mesti melebihi 3 bulan dari tarikh menerima dos kedua. Penerima yang sempat ditemui menyatakan rasa lega setelah mendapatkan suntikan vaksin penggalak dan berterima kasih kepada kerajaan kerana menyediakannya untuk mereka yang berisiko tinggi. Beralih dengan perkembangan COVID-19, Sarawak mencatatkan 540 kes positif baru COVID-19 pada Rabu, melibatkan 34 daerah meningkatkan jumlah kumulatif kepada 242,592 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataannya pada Rabu memberitahu daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti tertera. Dalam pada itu, JPBN Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan terdapat 534 kes baru dalam kategori 1 dan 2, manakala 6 dalam kategori 3, 4 dan 5. Selain itu, JPBN Sarawak turut melaporkan terdapat 9 kes kematian baru dicatatkan dari 29 Oktober sehingga 1 November 2021. Dalam perkembangan sama, JPBN Sarawak mengisytiharkan tiada kluster baru direkodkan. Jumlah kluster yang masih aktif adalah sebanyak 27 kluster dan 2 kluster aktif diisytiharkan mempunyai penambahan 9 kes baru iaitu kluster Ensurai dan kluster Putai 2. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanariah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, kami warga UKAS mengucapkan selamat Hari Deepavali kepada yang menyambutnya. Salam UKAS.